Dan Najib lah yang sekarang ini bertanggungjawab juga, kita kata 1.5 bilion ni kita akan sebut sebentar lagi. Kita menyentuh mengenai saman bekas CEO Sapura Energy terhadap Rafizi Ramli. Saya bacakan dan saya akan komen mengenai perkara ini sebentar lagi. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli bersedia membuktikan kandungan 3 artikel ditulisnya di mahkamah dalam saman fitnah yang difailkan bekas Presiden CEO Sapura Syahril Samsudin. Rafizi membangkitkan justifikasi dalam pernyataan pembelaan terhadap saman itu yang difailkan di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Berdasarkan undang-undang, justifikasi adalah pembelaan bahawa kenyataan atau dakwaan yang dibuat adalah berfakta. Dan justification maksudnya fair comment atau justification adalah defend, adalah pembelaan, is a defense bahawa satu kenyataan atau dakwaan dibuat adalah berfakta. Okey, Syahril yang kini menjadi Presiden dan CEO Sapura Group memfailkan saman terhadap Rafizi berhubung 3 artikel yang disiarkan di blog bekas ahli parlimen pada 31 Mac hingga 4 April lalu. Artikel tersebut menyebut kewajaran menggunakan dana awam untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad seperti yang dicadangkan bekas Perdana Menteri, serta berkenaan punca utama masalah keuangan syarikat itu. Antara yang dibangkitkan adalah sama ada bayaran yang diterima Syahril ketika menjadi CEO SEB adalah wajar atau berlebihan. Pada 18 Mac lalu, Bernama melaporkan SEB mengalami kerugian bernilai 8.9 bilion ringgit untuk tahun kewangan terakhir Januari 2022 dan 3 anak syarikatnya diserahkan notis penggulungan. Menurut salinan penyataan pembelaan yang dilihat Malaysia kini, Rafizi menafikan 3 artikel tersebut mengandungi cadangan sindiran palsu. Dia mendakwa makna semula jadi dan biasa artikel tersebut menyentuh kontroversi yang dilaporkan media berhubung bayaran kepada pengarah eksekutif Sapura di saat syarikat berdepan masalah keuangan. Dia juga mendakwa 3 artikel tersebut adalah benar dari segi isi, hak dan hakikatnya. Katanya lagi dia tidak menyebut nama Syahril dalam hantaran dalam taliannya, tetapi hantaran Najib yang didakwa menyebutnya. Defendant menegaskan bahawa tindakan ini adalah satu penyalahgunaan proses, merupakan satu percubaan untuk peranti menyekat perbicaraan awam, komen dan atau kritikan yang sah mengenai perkara di bawah. Rafizi juga berkata dia memiliki tanggungjawab dan kewajipan undang-undang, moral dan sosial kepada awam untuk menyiarkan pandangan tersebut, memandangkan isu ini adalah isu dana awam dan tabir urus korporat berkaitan kerajaan atau syarikat GLC dan isu-isu pembentukan korporat dan juga negara. Okey. Kalau kita baca kenyataan daripada saman tersebut, saya bacakan saman tersebut. Saya tak sempat baca, tak apa, saya tak payah bacakan saman. Tapi saya nak komen sikit berkenaan dengan perkara ini. Mana saman ni tadi? Okey. Alright, berkenaan dengan saman tersebut, dia macam ni tuan-tuan. Ada 3 artikel yang dikeluarkan oleh Rafizi. Ada 3 artikel yang dikeluarkan oleh Rafizi berkenaan dengan Sapura Energy ini. Ada 3 artikel itu kita kena faham dahulu. Nah, ketiga-tiga artikel ini menyentuh mengenai Sapura disebabkan pergi balik tentang Sapura, isu Sapura yang kita bincang, yang Rafizi mendedahkan dahulu. Now, untuk kita ambil general dulu. Bila kita kata defamation saman fitnah ni, kita kena tengok general element of saman fitnah. Pertama, saman untuk sesuatu itu dikatakan sebagai fitnah, pertama dia mestilah disiarkan atau dicetak atau diluahkan secara umum, sama ada media cetak, video, audio dan sebagainya, dan dia mestilah didedahkan secara umum. Kalau kita cakap berdua je kat dalam bilik tak ada orang, itu bukan fitnah, itu bukan saman fitnah, itu tak boleh nak saman. Ni ramai juga yang cakap kepada saya, aku nak saman orang ni, aku nak saman orang ni. Saya tanya, dia cakap kat mana? Dia cakap dengan aku, kat mana? Kat dalam telefon. Itu tak boleh lah. Setakat bercakap berdua macam tu, kita nak kata saman fitnah. Macam mana? Tak ada siapa yang dengar. Itu yang pertama. Kedua, penyataan dia itu yang disiarkan itu, penyataan itu mestilah mengandungi perkataan atau penyataan, bukan perkataan, penyataan yang tidak benar. Dia mesti satu penyataan, dia mesti satu statement. Dia bukan pertanyaan, dia bukan satu komentar, dia bukan satu analisa, dia bukan. Dia mestilah satu penyataan. It's a statement. Contohnya, aku tahu si A itu adalah kaki perempuan. Contohnya dia kata, ni ada orang kata, aku tahu si A itu adalah kaki perempuan. Dia kata, dia ni ramai perempuan-perempuan, dia ada ramai isteri, ada 10 orang, 3-4 orang isteri, ada 10 orang gundik dia. Contoh, dia kata macam tu kan. So, dia buat penyataan, aku tahu. Dia buat penyataan, dia ada 10 orang, dia ada 4 orang isteri, 10 orang gundik. Contoh, dia kata macam tu. Jadi itu satu penyataan. Maksudnya penyataan itu dengan knowledge dia. Dia tahu, dia kata, aku ada knowledge,
aku ada informasi, aku ada data, fakta untuk menyokong penyataan itu. Okey, dia mesti satu penyataan. Dan satu penyataan, itu elemen yang kedua. Dan yang ketiga, dia mestilah memberi kesan buruk dan damage image orang yang dicakapkan itu. Contohnya lah, kalau ada orang akan buat kenyataan, Iswardin ni seorang yang kacak, dia kata. Oh, kenyataan tu tak benar. Memang saya mengakui kenyataan tu tidak benar kan. Dia satu penyataan yang tidak benar. Tetapi damage tak pada image saya? Tak ada. Tetapi ada orang hina saya. Yang tu undang-undang jenayah pula. Hina fizikal apa semua. Yang tu saya boleh buat report polis dan tonton boleh ditangkap di bawah Akta Kanun Keseksaan. Kerana body shaming. Itu ada akta. Dan kalau saya buat report polis kepada tuan-tuan dan perempuan boleh kena dakwa. Itu body shaming. Tetapi dalam keadaan tadi bukan. Dia hanya memberi satu penyataan yang tidak membawa rugi apa-apa. Iswardin adalah seorang yang bijak, contohnya kenyataan. Walaupun taklah berapa benar kenyataan itu, tetapi tak damage pada saya. So dia mesti ada damages yang telah dilakukan. So kita tengok kepada tiga penyataan Rafizi tadi. Rafizi punya defense mudah saja. Yang pertama, ini adalah satu penyataan berdasarkan fakta. So dia ada penyataan, betul. Tetapi saman yang dikemukakan oleh Sapura ataupun oleh Syaril ini, bukan Sapura, Syaril yang mukakan saman, adakah dia menyentuh secara spesifik kepada perkara yang tidak benar? Contohnya dia kata, tak ada, saya tak terima 1 bilion tu. Itu tidak benar. Jadi Rafizi kena buktikan bahawa penyataan itu benar. So dalam defend dia, kalau Rafizi nak defend, satu kaedah untuk defend adalah dia kena membuktikan bahawa dakwaan dia itu benar dengan fakta. So defend kepada Saman Malu ini adalah dengan membuktikan bahawa penyataan itu benar. Namun begitu dalam saman yang dimukakan oleh Syaril, saya pun tak tahu spesifiknya dia nak dakwa apa. Apa benda yang tidak benar yang cuba didakwa oleh Syaril kepada terhadap Rafizi? Adakah dia nak menafikan bahawa Sapura itu tidak rugi? Itu adalah satu penyataan yang benar. So kalau itu penyataan yang benar, dia tak boleh nak saman. Adakah dia mengatakan Rafizi menuduh dia tidak menerima 1 bilion? Dia menerima 1 bilion. Akaun boleh membuktikan. Jadi apa pertuduhan dia mengatakan itu fitnah? Satu penyataan itu yang tidak benar. Apa pertuduhan itu? Kita tidak clear, tidak jelas. So mungkin dalam mahkamah nanti kita akan tahulah apa pernyataan yang cuba disampaikan oleh Syaril ini yang sehingga dikatakan sebagai fitnah. Okay, saya baca kat sini. Read itu adalah ini daripada Syaril, peguam Syaril. Read untuk mengesahkan bahawa Tuan Zul, Rafiq dan partner peguam kepada Syaril telah memfailkan saman terhadap Rafizi. Ketika isu apa saman dia tak dinyatakan, apa penyataan yang dikatakan saman itu tak dinyatakan. Cuma dia minta Rafizi memohon maaf. Itu saja. So, bila Rafizi reply, dia kata Rafizi kata tak, saya akan jawab di mahkamah. Saya akan jawab di mahkamah. Okey, habis cerita tu tadi berkenaan dengan saman tersebut. So kita tunggu je lah di mahkamah nanti. Kan? Kita tengoklah sama ada Syaril berani atau tidak bawa isu ni ke mahkamah, atau beliau akan terus buat settle out of court dan habis macam tu saja. Kita tengok dulu Syarizat, suami Syarizat saman Rafizi kalah dalam saman tersebut. Baru-baru ini kalah dalam isu kondo tu. Isu penggunaan dana NFC. Okey, habis isu